Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian yang ke-8, bahagian yang terakhir dalam topik 4 percukaian matematik tingkatan 5. Bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan percukaian. Okey, kita terus kepada contoh 11 buku teks muka surat 115. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM30,633 pada tahun 2020. Dia membayar zakat berjumlah RM230 pada tahun tersebut. Maksudnya dia dapat rebak cukai sebanyak RM230. Okey, yang itu yang zakat. Ada satu lagi kalau dia punya pendapatan bercukai bawah RM35,000. Kita tengok sini. Dia punya pendapatan bercukai bawah RM35,000. Dia entitled dapat lagi rebak cukai sebanyak RM400. Okey, soalannya, berapakah jumlah rebak cukai Sabrina? Jadi rebak dia 400 jika bawah 35,000 dan juga daripada zakat itu. Okey, jadi dia ada dua-dua. Jadi kita tambahkan saja 400 tambah 230. Sabrina akan dapat rebak cukai sebanyak 630. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Okey, cukai bagi RM20,000 pertama itu sebanyak 150. Jadi kita tengok jadual cukai itu yang ada dalam buku teks sebab dia masih lagi tahun 2020. Kita boleh refer di situ. Okey, untuk RM20,000 pertama, dia perlu bayar 150. Bakinya sebanyak 3% kadar dia, iaitu sebanyak RM318.99. Okey, jadi kita tengok cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina ialah sebanyak cukai dasar ditambahkan dengan cukai atas baki ditolakkan dengan rebak cukai. Okey, berapa? Iaitu sebanyak negatif RM161.01. Okey, rebat berlebihan tak akan dibayar semula kepada pembayar cukai. Unless itu adalah PCB. Unless itu adalah PCB, potongan cukai bulanan yang berlebihan. Baru dibayar semula. Tetapi, kalau rebat, tidak akan dibayar semula. Sabrina tak dapatlah itu lebihan 161 tu daripada rebat itu. Tak dapat. Okey, itu rebat itu adalah rebat cukai yang diberi keistimewaan oleh kerajaan. Okey, jadi Sabrina berapa banyak dia perlu bayar? Jadi dia tak perlu bayar apa-apalah sebab jumlah pendapatan cukai yang perlu dibayar dia lebih rendah daripada rebat yang diterima. Okay, jadi dia tak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi kita tengok seterusnya contoh 12 buku teks muka surat 116. Okey, perkara pengecualian cukai oleh Encik Hanafi. Jadi pendapatan dia 70,000, zakat 500. Ini pelepasan untuk individu, insurans hayat. Ini pengecualian derma. Derma ini pengecualian. Jadi hitung pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi. Okey, jadi 500 ini adalah pengecualian. Yang ini ialah pelepasan. Jadi pendapatan bercukai Encik Hanafi 54,500. Okey, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Hanafi. Jadi kita tengok sini banjaran dia 50,000 pertama 1,800. 20,000 berikutnya dengan kadar 14%. Jadi kita tengok untuk 50,000 pertama 1,800 baki dengan kadar 14%, iaitu apabila dikira 630. Okey, jadi cukai pendapatan perlu dibayar 1,800 ditambahkan dengan yang ini ditolak 500 ini. 500 ini ialah ini zakat, iaitu rebat cukai. Jadi Encik Hanafi perlu bayar 1,930. Okey, bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebat cukai. Okey, kita tengok di sini pelepasan dicukai ditolak daripada pendapatan tahunan. Ditolak awal-awal. Tetapi rebat cukai ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan.
Okey, berapa kita kira cukai pendapatan tu, kita tolak rebat. Itu perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebat cukai. Okey, next kita pergi pada contoh 13, buku teks muka surat 117. Okey, ini cukai perkhidmatan Okey, Encik Kho telah menggunakan 650 kilowatt jam elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang lebih 600 kilowatt jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Yang lebih 600 saja. Maksudnya kalau 50 unit itu baru dikenakan cukai 6%. Tetapi kalau kurang 600 kilowatt jam, tak perlu dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, jadual di bawah menunjukkan bil di bawah di tepi menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Kho pada bulan November. Hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okey, ini blok tarif dia, ni blok prorata. Okey, dia guna 650. Jadi untuk 200 yang pertama, dia punya blok prorata penuhlah 200. Okey, untuk 100 kilowatt jam seterusnya, penuh lagi sebab hasil tambah dia baru 300. Okey, untuk blok 300 ini, yang ketiga, blok yang ketiga, dia masih lagi guna penuh sebab hasil tambah ni 600, tak cukup lagi 650. Tetapi untuk blok yang keempat, blok dia yang keempat 300, dia hanya prorata 50 sebab penggunaan dia 650. Sebab itu 50 sahaja sini, bukan 300. Yang ini yang dia gunakan. Yang ini ialah kadar. Kadar yang telah ditetapkan. Yang ini dah ada. Okey, amount adalah hasil darab blok prorata dengan kadar, iaitu penggunaan didarabkan dengan kadar. Jadi yang ini X ini adalah hasil darab lah. Hasil darab 100 darab 0.334 sen. 0.334 ringgit, bukan sen. Okey, jadi kita kira ini dapat RM33.40. Okey, untuk Y pun sama, didarabkan dapat RM154.80. Untuk Z 50 unit dengan kadar RM0.546. Jadi hasil darab dia RM27.30. Okey, itu X, Y, Z. Yang kedua, hitung jumlah bayaran yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan adalah di bawah 600. Yang di atas 600 kena cukai perkhidmatan. Maksudnya, pada blok prorata inilah, blok prorata ini iaitu hasil yang ini dan yang ini yang kita kira tadi. Okey, RM43.60 tambah X tambah Y. Iaitu hasil dia RM231.80 yang tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, yang ketiga, hitung cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Okey, cukai perkhidmatannya hanya 50 unit ini, berapa dia? Berapa peratus? Iaitu sebanyak 6%. Okey, jadi kita kira tadi Z tadi iaitu sebanyak RM27.30. Okey, yang ini, nilai ini yang dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadi kita kira cukai yang perkhidmatan yang dibayar oleh Encik Kho adalah RM1.64. Okey, itu cukai perkhidmatan yang dikenakan dalam bil elektrik pada bulan November. Jadi berapa banyak Encik Kho perlu bayar pada bulan itu? Berapa banyak Encik Kho perlu bayar pada bulan itu? Iaitu hasil tambah ini semua ditambahkan dengan cukai perkhidmatan ni. Jadi kita kira di sini RM43.60 ditambahkan dengan RM33.40 untuk nilai Y, kita kiralah 300 darab 0.516. Okey, yang ini RM50 ini adalah 50 unit ini ialah RM27.30. Okey, yang ini RM27.30. Okey, jumlah ini
Jumlah ini ialah jumlah yang sebelum dikenakan cukai perkhidmatan lah, sebelum ditambah cukai perkhidmatan. Okey, berapa bayaran yang perlu dibayar, iaitu kena tambah RM1.64 ini. Jadi RM1.64. Jadi ini ialah jumlah yang perlu Encik Kho bayar pada bulan November. Itu adalah bil yang Encik Kho dapat. Jumlah pada bil itu RM260.74. Itu kalau kita nak kira lah bayaran yang perlu dibayar oleh Encik Kho. Okey, sekian dahulu untuk bahagian ke-8, iaitu bahagian yang terakhir pada bab 4 topik percukaian KSSM tingkatan 5 matematik ini. Diharap awak dapat manfaat daripada video-video yang saya hasilkan. Jika begitu, jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Bye-bye.